Imam qasar lah, mayang 2 rakaat lah. Tengok dia baca ayat tambah rakaat lagi, kita nak cepat macam mana? Kita mufaraqah tak apa. Boleh no? Boleh, tak ada masalah apa. Kita mufaraqah, lepas tu kita buat qasar. Kita qasar lah. Boleh. Tak ada masalah. Lagi pula kita ada hajat. Dia tak akan jadi makruh lah dengan mufaraqah tu. Orang musafir ni kuliah kul huwa ya. Dia tiba Yasin oi. Ni memang gay Yasin malam Jumaat ni. Kita dengar terketar lah. Padahal dia nak baca 4 ayat Yasin. Dia dapat pendek. Tajuk dia gempak dia gempak Kawin hang tu. Sambung kita Sulam Musibyan pada masalah keduanya Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kita kedua daripada dua tu kekal safarnya hingga salam kedua-duanya. Jadi kita duk bincang ni syarat sah untuk kita buat jamak takhir. Jadi syarat sah untuk buat jamak takhir ni dia ada 2 syarat. Jadi jamak takhir, jamak-jamak ni maksudnya himpun. Takhir tu maksudnya kita himpun di dalam waktu yang kedua bagi sembahyang tu. Contoh dia kalau kita jamak tu zuhur dengan asar, maka himpun dalam waktu asar. Kalaulah kita jamak tu maghrib dengan isya, maka himpun dia dalam waktu isya. Jadi dia tak banyak syarat jamak takhir ni, dia tak banyak, dia tak sama dengan jamak takdim. Jadi dia ada 2 saja syarat dia. Yang pertama, mesti kita niat jamak tu di dalam waktu yang pertama. Jadi kalau zuhur dengan asar, maksudnya dalam waktu zuhur tu kita kena niat jamak dah. Nak jamak zuhur ni dalam waktu asar lagi. Kalau maghrib dengan isya, dalam waktu maghrib tu kita kena jamak siap dah. Kena niat jamak dah. Niat jamak dah. Jadi niat tu dalam waktu yang pertama. Tu syarat yang pertama. Dia tak susah mana lah. Mesti niat dalam waktu yang pertama. Kalau dia tak ada niat, tak jadi jamak tu tak jadi. Dia jadi qadha gitu lah. Dia qadha. Ni nombor 2 dia. Tengok kedua daripada 2 perkara tu. Kekal safarnya seorang ataupun musafir. Kekal safarnya. Safar ni perjalanannya. Kekal dia punya perjalanannya tu hingga salam kedua-duanya. Salam kedua-duanya. Kedua-dua sembahyang. Jadi dia mesti kekal dalam perjalanan tu sampailah salam kedua-dua sembahyang tu. Zuhur dengan asar, dua-dua tu kena bagi salam waktu duduk musafir. Begitu. Adapun kalaulah dia tak kekal. Tak kekal ni macam mana? Tak kekal ni contoh dia niat bermukim. Dia berhenti satu tempat. Dia semayang. Lepas tu tengah-tengah semayang tu dia niat mukim. Dia nak niat mukim kat situ pula dah. Dia kata duduk sini lah seminggu. Contoh. Nak duduk sini lah seminggu.
Jadi bila dia niat mukim, tengah-tengah duduk semayang tu, dia niat mukim, jadilah sembahyang yang pertama tu, kalau zuhur tu dia akan jadi qadha. Nah, zuhur tu dia akan jadi qadha. Nah, adapun sembahyang yang kedua tu, nah sembahyang yang kedua tu dia jadi tunai lah, sebab memang waktu dia. Nah, memang waktu dia. Jadi sembahyang yang pertama tu dia akan jadi qadha. Maksud sembahyang yang pertama tu sembahyang yang ikut tu lah, sembahyang zuhur ataupun sembahyang maghrib. Nah, tapi berdosa tak? Tak berdosa. Nah, tak berdosa sebab dikira dengan niat jamak dia tu. Waktu dia dalam waktu zuhur tadi dah dia niat jamak dah. Dikira tang tu. Nah, jadi sebab tu tak dikira dosa tu. Jadi syarat dia mesti kekal perjalanan tu sampailah selesai salam dua-dua, barulah jadi jamak tu. Nah, ni kan ada hak hurai kata boleh balik buat kat rumah tu. Nah, buat lagu mana? Nah, tak cukup syarat lah. Kalau buat kat rumah dia tak jadi jamak lah, dia jadi qadha lah. Hak tu lah. Asar tak apalah sebab asar tu memang waktu dia. Nah, tapi zuhur dah habis waktu dah. Balik buat kat rumah jadi qadha. Nah, dia tak jadi tunai. Dia tak jadi tunai lah, dia tak jadi jamak. Jamak tu tak jadi. Syarat jamak takhir mesti bagi salam kedua-dua semayang tu ketika perjalanan. Tu ingat dia punya syarat dia. Qasar dah jadi juga lah. Qasar jadi juga lah. Qasar kalau bermukim tak jadi. Jadi dah kena ada tiga puluh dan yang lainnya. Mana? Jadi sembilan puluh lagi ke puluh. Tak, dia terus ya. Jadi 4. Semayang zuhur tu dia kena jadi 4. Nah, jadi 4. Ikut tu. Kalau dia main suruh dia mungkin bagi jadi 4 lah. Jadi 4 terus. Automatik 4. Automatik 4. Kita dia buat jamak lah. Jadi qasar tu dia akan terbatal dengan sendiri. Mana kalau buat qasar tak pakai lah. Qasar tak boleh, tak pakai mayang tu sebab dia mukim dah. Sebab syarat qasar pun kena dalam perjalanan. Jadi dia kira dia kena buat 4. Qasar tu dia akan terbatal dengan sendiri. Betul. Yang asal tadi jadi yang jamak tu qasar tu. Asal tak jadi. Berdua jadi ya. Tak jadi. Dia 4 kena buat kena buat 4-4 Nak buat tamam lah. Kena buat tamam sebab dah bermukim lah. Jamak tu jadi lagi kan. Jamak pun tak jadi lah. Mukim tak jadi lah. Dia jadi qadha. Zuhur jadi qadha, asar tu jadi tunai biasa lah. Kalau ada yang dia kata tu apa, sebab macam kena najis. Kata nak mudah tu boleh jamak kat rumah lah dia kata. Mana boleh jamak kat rumah lah. Sampai rumah dah tak boleh jamak lah. Luput syarat. Kena najis basuh lah. Basuh kan payah mana pun. Awak berak banyak orang yang luar. Tak boleh nak basuh. Faham dia rumah ni maksudnya rumah kiri lah. Dia tak apalah, mak kata dia kena najis sangat lah. Gamuk tak boleh nak basuh sangat pun. Kalau dia balik buat kat rumah pun tak boleh buat, tak jadi jamaah. Dia jadi qadha. Balik bandar dulu lah. Dia jadi qadha. Kutlah dia berak. Nak penuh lah luar ni. Nak basuh mana dia dah. Nak habis kereta lah. Nak kut lah jadi macam tu lah. Jadi gitu tak apalah, balik buat kat rumah tapi jadi qadha. Jadi qadha. Dia tak jadi jamak lah. Boleh faham lah. Habis yang tu. Lagi dia kata lagi masalah. Jadi tu kena ingat syarat tu. Kalau kita faham syarat tu, kita tahulah jamak. Kata jamak mana tu. Ni balik jamak kat rumah. Jamak apa? Duduk rumah dah.
Nak duduk rumah tu bukan perjalanan lah. Bila bukan perjalanan, dah orang tak panggil jamak lah tu. Orang tak panggil jamak. Nak start habis semayang kan. Ha? Nak start habis semayang kan. Ha. Dah mak kata apa? Kena najis sikit-sikit basuh lah. Nak kena kut sikit bukan tak boleh basuh. Nak. Buang najis kan tak erti basuh najis. Buang tu bagi tak ada air tu, simbok ayat macam tu lah. Mak kata kena hujung ni. Nak hujung-hujung kain ni. Buang tu, simbok ayat macam tu lah. Allah basah sikit lorak apa nah. Lorak nak mayang. Tidak pun mayang telanjang. Tempat mayang telanjang. Nak mayang telanjang kan kita mengaji dah kalau dah ada najis. Nah, dia kena londeh. Nah, londeh mayang telanjang. Nah, dia tak boleh mayang dengan najis tu. Tu syariat dia wah. Nah. Syariat dia Jahannam ah. Jadi nah, kalau ikut hak kita ni, kalau kain kena najis, tak ada apa nak basuh apa semua, kena mayang telanjang. Bukan tak kena mayang lah, tapi telanjang. Tapi kalau lah mayang telanjang, lah lepas dalam TikTok. Dia muka kita TikTok cari mampus je lah. Ada dah. Mayang telanjang apa? Lagi dia kata lagi masalah. Nah, masalah harus serta sah ia seorang tu. Niat jamak takdim harus lagi pula sah. Dia nak niat jamak takdim. Jamak takdim ni maksud dia buat apa dalam waktu zuhur ataupun kita buat dalam waktu maghrib. Asal kita kata buat dalam waktu utama lah. Tu orang panggil jamak takdim. Harus serta sah ia seorang tu niat jamak takdim. Bila tu? Masa ia seorang tu dalam sembahyang Jumaat. Nah, dia duduk dalam sembahyang Jumaat. Jadi niat jamak takdim ni jangan lupa niat dia dalam sembahyang, bukan niat dalam waktu. Nah, niat dalam sembahyang. Tengah duduk sembahyang tu, sebelum bagi salam tu, hak tu kita niat jamak takdim. Siap-siap. Nah, niat jamak maksud dia kita nak jamak asar lagi. Ni tengah duduk sembahyang Jumaat ni. Satgi, kita sedaklah hati kita nak jamak asar. Nak jamak asar. Jadi harus dalam masalah apa? Dalam sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tu pula bagi orang yang musafir. Bagi orang yang musafir lah, bukan Jumaat orang mukim. Ni kita mayang kat masjid Teluk Jambu duk buat niat jamak tak siap pula. Tak boleh ya. Seperti ia seorang tu niat dalam masa ia seorang tu sembahyang Jumaat. Dia niat mana? Sahaja aku jamak sembahyang fardu asar kepada waktu zuhur ini. Udah. Tapi sedaklah hati jangan pergi sebut macam ni pula. Sebut batal sembahyang Jumaat tu. Pergi duk sebut pula sahaja aku jamak sembahyang fardu asar Jahannam. Sahaja ni maksud dia apa sahaja sedap dalam hati. Kita sedap dalam hati kita, aku ni nak jamak sembahyang asar ni dalam waktu zuhur ni. Gitu. Lepas tu kemudian apabila ia seorang tu beri salam. Bila dia bagi salam, maka hendaklah ia seorang tu segera sembahyang fardu asar tamam atau qasar. Pilihlah. Kalau buat tamam 4 rakaat, kalau buat qasar 2 rakaat. Jadi kena segera. Sebab syarat jamak takdim dia kena mualat. Mualat. Jadi tak boleh kita buat lambat-lambat lepas mayang Jumaat tu bubuh pula Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, An-Nas pun 7 kali juga. Hak tu habis. Kena tunggu asar lagi. Asar lagi mayang lain asar dalam waktu asar. Yang pergi buat 11 kali. Kalau Kedah tu masjid ada setengah masjid macam bukan semualah, macam masjid kat pondok selalunya pergi masjid Binjai.
Hak tu sungguh. Fatihah 7, Qul Hu 7, lagi Al-Falaq 7. Lepas tu An-Nas pun 7. Banyak juga masjid yang saya rasa singgah Kedah malam Jumaat memang depa buat gitu. 7. Hak ni disebut di dalam kitab Imam Ghazali. Kalau tak silap kitab Bidayatul Hidayah apa ada benda ni. Boleh cek tengok lah. Kalau kita tak jam kosong, maka kita sedang sah tak ada masalah. Dia tak syarat jamak. Dia tak syarat sebut jamak tu. Qasar je syarat qasar tu. Ataupun qasar ni boleh kita qasar ataupun kita niat 2 rakaat pun jadi qasar. Kita sedang kata nak buat asar lagi lah. Dalam waktu ni nak himpun. Bahasa kita ni kita sedang kata himpun lah. Kadang kita tak sedang jamak, kita sedang himpun. Himpun tu jamak dah tu. Jamak dah. Jadi tak ada masalah apa lah. Kita sedang kata nak buat asar dalam waktu ni. Habis hang tu. Habis kalau kita niat dalam waktu yang pertama. Dan yang kedua tu takbir tu bersemayang. Macam niat nanti lah. Begitu ke? Kita niat dalam waktu dalam semayang yang pertama. Takbir ihram untuk semayang kedua. Kita niat dalam semayang Zuhur tu, semayang Jumaat ataupun semayang Zuhur tu. Lepas tu mangkit nak semayang Asar. Takbir ihram. Takbir ihram. Tu kena niat Itu tamu lah buat qasar kot. tang tu yang buat qasar. Yang buat qasar. Hak tadi, hak dalam semayang tu niat nak himpun. Bukan niat semayang lagi. Bukan niat semayang Asar lagi. Himpun baru. Satgi takbiratul ihram, hak tu niat Asar pula. Niat semayang Asar. Niat semayang Asar, lepas tu kita nak qasar, niat qasar sekali. Tang tu. Tang tu kena. Dia tak payah mana lah. Boleh ya. Dia tak ada masalah lah. Boleh pergi berjalan lah tu. Boleh pergi berjalan lah. Habis hang tu. Jadi kita niat dalam sembahyang tu niat jamak. Niat jamak bukan niat sembahyang. Satgi takbir lagi baru niat sembahyang. Niat sembahyang Asar. Lepas tu kalau nak qasar sedap pula. Qasar ataupun 2 rakaat pun boleh juga. Jadi ya. Tak usah mana lah. Cuma kena ingat sikit-sikit gitulah, kena mualat. Mudah kita buat. Jamak takdim, jamak takhir semua mualat. Lagi mudah. Tak ada fikir hak mana atau kena mualat lah. Hak mana dah nak kena tertib. Ni kita buat semua tertib, semua mualat. Senang. Lepas tu ingat tempat dia nak niat tang mana niat jamak tu. Kalau jamak takhir, niat dalam waktu yang pertama. Kalau jamak takdim, niat dalam sembahyang yang pertama. Tu ya. Habislah. Dia kata maka hendaklah ia seorang tu segera sembahyang fardu asar tamam atau qasar. Ikutlah. Tamam 4 rakaat, tamam tak ada niat tamam. Tak niat qasar automatik tamam lah. Sebab tamam ni asal. Qasar tu arid, benda yang baru datang. Maksud dia kalau kita tak niat qasar, dia balik kepada asal. Asal dia tamam lah. Asal tamam. Kerana ilat pada kata harus ni. Sebab apa harus serta sah tu? Kerana ia seorang tu dalam musafir. Sebab dia duduk dalam musafir. Bila duduk dalam musafir tak ada masalah apa. Nakut orang kata semayang Zuhur dengan Asar tak apalah himpun. Kalau semayang Jumaat dengan Asar mana boleh himpun? Boleh, tak ada masalah apa. Cuma yang tak yang tak boleh Jumaat dengan Asar ni pi buat jamak takhir, tu tak boleh. Tu tak boleh. Walaupun sebibah cukup 40 orang. Tak boleh jangan buat kerja tu. Dia buat jamak takhir tu tak boleh. Jamak takdim lepas. Sebab syarat Jumaat mesti buat dalam waktu Zuhur. Mesti buat dalam waktu Zuhur. Tu. Ni depa tak apa kita buat jamak takhir lagi berhenti Asar ni seorang khutbah. Mana boleh. Tak boleh buat kerja gitu. Tak boleh. Tidak apa khutbah siap
dalam bah tu berhenti mayang. Tak boleh. Nak. Dia banyak masjid tak boleh dua imam. Dia buat. Tak boleh. Lagipun kita bukannya mustatin dekat tempat kita nak roti pun. Nah, tak dikira ahli Jumaat apa pun kita. Habis hang tu. Masalah ini satu masalah lagi. Kata qil ni dikatakan. Nah tu qila fi'il madhi majhul. Ma'ruf dia qala. Asal dia qawala. Nah jadi qala. Jadi qila dikatakan. Apa dikatakan dengan makna qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, tu qil, berkata sebahagian ulama, harus jamak sembahyang bagi orang yang musafir. Harus jamak. Ni jamak sahaja, bukan qasar. Kena boleh elok ni. Tang ni jamak saja, bukan qasar ni. Dia kira jamak aja. Qasar tak boleh. Mana? Bagi orang yang musafir yang tiada sampai perjalanannya nyonya orang tu 2 marhalah. Ni qil ni. Kau ni dhaif. Boleh nak beramal, fatwa tak boleh lah. Nah, fatwa tak boleh. Haban beramal untuk diri kita tu lepas pilah persendirian umi, personal. Pilot start buat jamak. Qil. Ada qil. Nah, ada qil. Tak mana mana. Dia tak sampai 2 marhalah lah. Tak sampai kata ni. Tak sampai. Kalau start dia kira musafir. Nah, dia kira benda tu perjalanan. Cukup lah. Perjalanan musafir ke. Pilot start aman sentral. Ada ustaz kita buat lah. Tapi aman sentral dia pakai qil ni. Dia pakai qil ni, dia nak shopping lah tu, beli baju raya. Kena buat 4-4 lah. Kena buat 4-4. Tak boleh buat dua-dua. Dia qasar tak boleh. Jamak aja. Maksud himpun tu boleh. Tapi qil ni dhaif. Tu dhaif. Fatwa tak boleh. Kalau orang tanya boleh tak buat jamak kalau tak sampai 2 malah. Ni kena abang tak boleh ya. Kena abang tak boleh hak tu. Fatwa lah, orang tanya kena jawab qaul mu'tamad tak boleh lah, kena syarat 2 marhalah. Kita semua mengaji boleh qaul dhaif. Dhaif pula aku dapat punya pasal dah. Dia qaul dhaif. Tapi halunya qaul dhaif ni kita beramal tekepik tu kita beramal lah. Jadi ada qil lah, ada pendapat dhaif buat macam tu. Ada guru ada orang ustaz suruh buat juga sekali, dia tak. Nak buat juga sekali. Habuan kita beramal dengan ilmu tu kita tahu benda tu. Buat sekali pun tak apalah. Esok try kalau ustaz tu. Esok Jumaat elok. Tapi mayang Jumaat kat ustaz tu, lagi mungkin mayang asar baru kan. Kata qil, kata sebahagian ulama lagi, ni pun dhaif lah. Kalau qil dalam kitab fiqh ni dhaif lah. Harus jamak takhir. Bila kata takhir ni bukan takdim lah, hak ni takhir. Harus nak buat jamak takhir tu bagi orang yang tiada musafir. Dia tu bukan musafir benar. Tapi orang tu yang sangat sesak dengan kerja. Dia kalut dengan kerja dia. Kalau kerja dia banyak. Tak ada kalau dia nak buat Zuhur ni sangkut kerja. Ada qil kata boleh buat jamak takhir. Nak buat jamak takhir tu. Seperti mana? Seperti padi hendak basah atau lainnya. Tak tahulah padi nak basah. Padi nak basah pasal apa tak tahulah. Ni kena tengok game padi. Game padi ni pun tahulah pasal jadi ke mana kalau padi basah jadi ke mana. Kalau kita nak bukui dah dulu bukui padi dia kalau basah dia lihat. Dia lihat. Okey mukui tu lah. Kita tak tahan sama mukui tu.
Kalau padi berkedapan dia tak relay. Dia tak orang lah. Kita celek-celek mesti padi lah. Tak tahu lah. Mesti padi. Tak. Ni zaman ni kena tanya orang dulu ni. Dia pun tahu lah. Pasal apa? Basah ni tu. Nah. Ha? Orang mumpul tu tak belajar jam. Tak baca lah. Sayang. Habis. Seperti padi hendak basah atau lain lagi lah. Dia padi yang waktu memukul ni lah. Faham lah. Ni faham lah ni. Tapi kalau orang tu sakit teruk lah, dia boleh jamak takdim atau jamak takhir atas qaul yang dhaif juga. Sakit teruk. Kalau orang nak operation ke, nak dia tahu sagi cucuk biar sagi pakai tak mayar asal. Buat jamak takdim. Buat jamak takdim dia. Habis tu orang yang sakit teruk pun boleh macam tu. Habis hang tu. Dan adalah Sayyiduna Al-Qutbu Abdullah Al-Haddad. Sayyidina Patu Qutub, wali Qutub lah, Abdullah Al-Haddad. Al-Haddad ni tukang besi. Tu Al-Haddad. Tukang besi. Sebab apa tukang besi? Sebab dia ni kalau bercakap tu, dia boleh melembutkan hati yang keras. Dia macam tukang besi boleh melembutkan besi, dia boleh melembutkan hati yang keras. Ni Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Haddad tu yang Al-Haddad tu. Dia kecil-kecil lagi sakit lah. Sakit mata sampai buta. Dia buta kecil. Mula celek lah. Lepas tu sakit, dapat sakit mata mana tak, buta. Buta. Tapi dahsyat dia ni, kitab dia tu macam orang tak buta kan. Kitab dia tu, kalau kita baca kitab-kitab dia tu, Masya Allah, hebat sungguh ilmu dia. Nasihat agama kan, ada satu kitab nasihat agama wasiat iman tu, Nasaih ad-diniyah tu. Tu kitab dia tu, tebal kitab tu. Banyak lagi kitab dia. Macam-macam jenis lah. Kitab tauhid lah, kitab tasawuf banyak lah. Kitab tasawuf. Kitab Simarul Jannah biasanya kitab Simarul Jannah, kitab Jawi tu. Hak tu terjemahan daripada kitab Habib Abdullah Al-Haddad lah. Risalah Muawanah. Tu terjemahan kitab dia. Habis mana? Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ni dia tahu menyuruh Sayyidina Al-Qutbu tadi ni, Abdullah Al-Haddad tu, menyuruh ia akan anak perempuannya yang sibuk bekerja dengan majlis perempuan-perempuan. Sibuk kerja dengan majlis perempuan-perempuan ni lah. Maka ia Sayyidina tu suruh akan anaknya itu niat jamak sembahyang fardu zuhur kepada waktu asar. Jamak takhir. Jamak takhir. Anak dia tu duduk sibuk. Adalah majlis anak perempuan tu sibuk buat kerja dengan majlis perempuan-perempuan lah. Sibuk tak ada nak semayang dalam waktu zuhur tu, niat buat jamak takhir. Dia suruh. Tapi qaul ni dhaif lah. Intaha bughiyatul mustarsyidin. Dhaifun. Pendapat ni pendapat dhaif. Bughiyatul mustarsyidin ni himpunan fatwa ulama Hadramaut Yaman lah. Hadramaut Yaman. Habis tu. Habis bab jamak qasar habis. Tak ada saya. Nak tengok ni dia tak jauh ke apa nama. Murakoh adalah jamak qasar. Ya. Tak ada ke masbuk atau murakoh. Masbuk Masbuk atau murakoh. Mufaraqah ke muafiq ke? Dia macam yang kita dapat rakaat pertama kena sama madaronya. Dia tak apa masbuk, tak apa. Qasar lah. Masalah qasar ni tak apa, tak ada masalah apa nak masbuk tak apa.
Tetap dua rakaat juga lah. Tetap dua. Cuma syarat dia jangan ikut imam tamam je. Tu yang dia letak syarat. Jangan ikut imam yang sembahyang tamam. Sembahyang 4 rakaat. Maka kita kena tahu lah imam yang kita nak ikut. Buat jamak. Kalau dia ikut imam tamam, hak tu dia kena buat tamam. Dia tak boleh buat jamak. Kat tu. Kalau dia ikut imam qasar, dia dah dapat 1 rakaat pun tak apa, tak ada masalah, bangkit tambah 1 rakaat lagi. Dia sebab dia cukup syarat. Imam tu imam qasar. Yang tak boleh ikut imam tamam. Hak tu tak boleh. Kalau salam depan tu kita bangkit satu lagi lah. Bangkit bangkit tambah 1 lagi jadi qasar. Tak jadi Jumaat tu. Tak ada. Tak ada macam Jumaat ni kalau tak dapat rakaat langsung, dia jadi zuhur. Niat Jumaat. Kita niat sembahyang Jumaat, takbir, lepas tu turun, duduk tahiyat dengan tok imam. Tok imam tahiyat akhir lah. Jadi tok imam bagi salam, bangkit lagi, kena buat zuhur, tak boleh buat Jumaat. Tak boleh buat Jumaat. Kalau kita mampu pada imam yang utama, tapi kita mampu pada rakaat yang keempat. Tak boleh tak? Tak boleh tak? Sebab kita ikut imam tamam. Dia kira syarat dia jangan ikut imam yang sembahyang tamam. Hak tu ya. Boleh faham dah. Yang kedua mubarakah, boleh kita mubarakah. Tak. Kalau tu imam tamam kita imam jamak juga. Tu imam qasar lah, mayang 2 rakaat lah. Tengok dia baca ayat tambah rakaat tadi, kita nak cepat macam mana? Kita mufarakah tak apa. Boleh no? Boleh, tak ada masalah apa. Kita mufarakah, lepas tu kita buat qasar. Kita qasar lah. Boleh. Tak ada masalah. Lagi pula kita ada hajat. Dia tak akan jadi makruh lah dengan mufarakah tu. Orang musafir ni kuliah kul huwa dia tiba Yasin tu ni memang gay Yasin malam Jumaat ni. Kita dengar terketar lah. Padahal dia nak baca 4 ayat Yasin. Dia dapat pendek. Taja dia gempak dia gempak. Kawin hang tu. Kalau kita ikut tu, kita tak tahu imam tu tamam. Kita semayang tu betul-betul kan jadi main tamam, jadi kita tak kena ikut ke ataupun kau memang tak dijadikan awal. Tak, dia kalau ikut, kita kena ikut lah. Kalau kita tak mau ikut, apa mufarakah lah. Tapi tetap kena buat tamam. Macam tu dia. Sebab kita dah niat ikut tu imam tu dah awal tu. Imam tamam. Jadi kita tak boleh qasar lah. Kalau kita berhenti semayang pun tetap kita semayang pula pun kena buat tamam. Sebab kewajipan tamam dah lekat dekat kita. Jadi tak boleh patah balik untuk qasar, tak boleh lah. Tak lepas habis lah. Mana dia kalau kita ikut imam yang tamam, kita dah niat tamam. Mana kita ingatlah kena tamam, tak payah takbir ihram ni kan. Tak payah. Dia terbatal qasar tu dengan diri. Kalau kita tak ingat pun tetap kena buat tamam. Dia terbatal qasar tu, dia terbatal dengan diri. Mayang tak batal. Mayang kena terus lah. Cuma yang batal dia qasar tadi, hak kita niat ni. Qasar tu batal. Jadi bila qasar batal, automatik jadi tamam. Tak payah takbiratul ihram ni. Tak payah. Takbiratul ihram lain nanya. Nak ulang balik daripada awal. Habis. Tu faham lah jemaah qasar. Lagi masuk kitab baru. Dah ikut baca sikit. Kitabul Janaizi. Kitabul Janaizi. Janaiz jamak bagi janazah. Jadi janazah tu satu ya. Janaiz ramai. Jenazah ramai bahasa kita ataupun segala jenazah. Tu. Ini satu kitab pada menyatakan segala jenazah. Tengok cara dia terjemah tu. Janaiz terjemah segala jenazah. Ataupun boleh kita kata jenazah boleh. Segala jenazah. Jadi jenazah ni
Dia nama bagi mayat yang ada dalam tanggungan. Nama bagi mayat yang duduk dalam tanggungan ataupun pengusung. Sarir. Nah, sarir asal dia kata, tapi anak ni pengusung tu lah. Dia nama bagi mayat, tapi syarat dia mayat tu kena duduk dalam pengusung tu. Baru nama dia jenazah. Kalau mayat duk asing ni, orang panggil mayat. Nah, ni mayat duk asing ni, mayat. Pengusung duk asing, nama dia pengusung. Ambil mayat buh dekat pengusung. Tu jenazah. Boleh nampak? Tu jenazah. Kalau dalam kandang pun jenazah dah. Dah kena sama lah. Dia pengusung tu. Jadi dia kena duduk dekat pengusung, barulah mayat tu orang panggil jenazah. Van jenazah. Maksud dia van tu yang ada mayat di dalam pengusung. Lepas tu tak ada mayat dalam pengusung, orang panggil van lah. Hatu kita buat hari tu. Hari tarikh ulama letak macam tu. Nak tahu kata jenazah ni apa? Jenazah ni nama bagi mayat, tapi mayat yang yang di dalam tanggungan ataupun pengusung. Tu satu qaul. Satu pendapat lagi, setengah pendapat lagi, dia kata nama bagi tanggungan yang ada di dalamnya mayat. Tu. Nama bagi pengusung, bukan nama bagi mayat. Tapi pengusung ni ada dalam dia mayat. Boleh faham tak? Hak awal tadi dia kata nama mayat ni, bukan nama pengusung, nama mayat ni. Tapi mayat yang ada dekat pengusung. Pendapat yang kedua kata tak, nama pengusung, cuma pengusung yang ada dalam dia tu mayat. Jadi sama je. Dua-dua tu kena gabung dua-dua lah. Gabung mayat dengan pengusung, baru nama dia jenazah. Dia ambil mayat angkat jenazah. Jadi kalau yang ulama sebut, kalau tak ada di dalam pengusung tu mayat, maka tidak dinamakan jenazah, dinamakan sarir ataupun pengusung. Nama dia pengusung, nama sarir ataupun nama dia pengusung. Ambil dalam kitab Bughyatul Tullab pun ada. Dan kita iqna' pada contoh. Kita iqna'. Habis. Tu jenazah. Jadi kita ni nak cerita segala jenazah. Dan sunat memberitahu kepada orang ramai. Memberitahu tu dengan kematian seorang. Sunat. Beritahu ke orang ramai. Hantar dalam grup WhatsApp, Facebook. Sunat bagi tahu orang ramai, kata ni orang mati dah ni. Kawan kita ni mati dah ni. Sunat bagi tahu dekat orang ramai. Tu hukum dah sunat. Pasal apa yang kata sunat tu? Supaya ilat sunat, supaya banyak orang datang sembahyang atasnya, atas mayat. Supaya nak bagi orang mai sembahyang tu ramai. Jadi kita bagi tahu kat ramai sikit. Sebab ramai tu dia lebih afdal daripada sedikit. Dan kita ni, kita tak tahu doa siapa yang Allah Ta'ala terima. Tapi bila ramai tu, bila ramai semayang ni, kemungkinan ada dalam tu yang doa dia ni Allah Ta'ala terima. Gitu. Jadi kalau gitu, kita habaq dekat ramai sikit. Lepas tu habaq asyik nak semayang pukul berapa? Habaq asyik tu yang orang selalu dia akan habaq tu lah. Ni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dah seorang, nama apa. Lepas tu akan disembahyangkan pada pukul 11 pagi, contoh macam tu lah, pukul 11. Habaq asyik semayang ke apa. Dan sunat dipejamkan mata mayat itu. Sunat dipejamkan mata mayat itu. Tu kalau dia terbuka lah. Sunat kalau mayat tu dia mati dalam keadaan terbuka mata dia, kita pejamkan mata dia, kita tutup lah. Tutup mata dia. Hak ni sunat hukum dia. Sunat yang biak tu.
Nah, biar duk terbuka tu, pilah dia nak tengok ni buat kali terakhir. Tengok siapa pula dah. Nah. Pandai nak tengok buat kali terakhir pula dah. Sunat kita pejamkan mata dia. Dan sunat dibaca tak kala memejamkan kedua mata itu. Sunat kita baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ingat apa yang nak? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita tutup tu kita baca tu. Bismillah dengan nama Allah. Wa ala millati, dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia terjemahlah. Takkan dah tahu no. Dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah. Habis sunat kita baca tu waktu nak tutup mata tu. Tak ingat bawa kita sulam habis. Nah, spare dia. Buka kitabul janaiz, awal kali kitabul janaiz ni. Kan payah nak. Lepas tu dia kata apa? Dan diperlembutkan. Ni sunat juga diperlembutkan. Itu. Maksudnya sunat diperlembutkan segala anggotanya, anggota mayat. Anggota maksudnya sendi. Sendi ni orang tu. Nah, sendi-sendi dia tu kita bagi pelembut. Nabuh minyak urut dengan minyak kan. Pasal apa? Supaya nak bagi mudah ketika mana mandi. Kita mandi nak melembut. Dan jangan tunggu mandi. Kalau kita ada mani mayat dia tu tidak dia melembut. Dia tak. Nah, awal tu kita sunat pelembut siap-siap lah. Nah. Dia kata apa? Diurut dengan minyak. Diurut tu dengan minyak. Ambil minyak minyak biasa, minyak tomoy pula Nah, minyak biasa dah lah. Nah, minyak nyok boleh nak bagi lembut anggotanya. Nah, minyak panas apa tak lah. Nah, jadi jadi minyak biasa lah. Minyak nyok boleh nak bagi lembut sendi tu yang kita nak. Lepas tu dia kata apa? Dan diikat. Ni sunat diikat juga dua pasung dagunya mayat. Nah, dua pasung dagu ni kita ikat. Serta kepalanya mayat. Ikat serta ni maksudnya sekali. Sekali dengan kepala dia. Ikat naik. Pilih kepala lah macam kita tengok orang ikat kan. Ikat daripada pasung dagu ni. Nah, naik pi ke kepala tu. Nak bagi mulut dia tak tengangah. Nah, dia kata apa? Diikat tu nak ikat dengan apa ni? Dengan perca kain yang lebar. Nah, dengan perca kain yang lebar. Kita carilah perca kain. Setengah orang pakai serban pun boleh. Nah, ikat. Nak bagi tutup dia punya mulut dia. Tali ropiah lah. Tak boleh tu. Dia benda-benda hak sakit mayat yang buat. Ni dawai. Jangan. Nah, tu dia suruh pakai poca kain lebar. Dia tak sakit tu. Nah, tu tutup. Ikat kan. Pasal apa? Supaya ni ilat. Supaya ni ilat pada kata diikat tu. Alasan diikat tu untuk apa? Supaya terpelihara mulutnya mayat tu daripada ternganga. Tu dia apa? Tak mau bagi mulut dia ternganga. Jadi kita ikat mulut dia. Tutup bagi elok. Dan diletak ni sunat diletak akan mayat tu terlentang. Letak bagi terlentang sunat macam tu. Jangan tak nerak lah. Tak bagi terlentang. Terlentang yang ngiring tak mau, nerak tak mau. Tak bagi terlentang elok. Dan dihunjur kakinya mayat tu ke kiblat. Kaki tu bagi hunjur arah kiblat. Tu cara letak mayat. Mayat baru mati ya. Ni cara nak letak dia. Sunat lah. Kalau kita paling pun taklah jadi haram tu.
Tapi nak atas sunat kita letak macam ni. Nah, kaki tu bagi hunjuk ke arah kiblat. Betul. Lepas tu dia kata apa? Dan disalin buang pakaiannya, pakaian mayat tu. Ni pun sunat juga. Sunat disalin buang pakaiannya mayat tu, yang dipakai tak kalau matinya mayat. Sunat kita salin bang. Nah, pakai kata dia pakai kain belikat tu waktu mati, kita buang lah. Buh kain lain. Buh kain lain. Buat tu. Sunat kita salin buang pakaian dia tu. Dan ditudung akan dia. Ni sunat ditudung akan dia, akan mayat tu. Ni pun sunat juga. Ditudung tu dengan kain yang nipis. Jangan ambil kain tebal. Pakai kain nipis, sorban boleh. Sorban nipis ya, bukan tebal mana sorban. Kita tudung kain sorban ataupun kain apa lagi. Kain tudung pun nipis juga. Kain tudung. Jadi kita pakai kain yang nipis. Pasal apa? Ditudung dengan kain yang nipis tu supaya keluar huapnya. Apa huapnya? Wapnya. Wap bagi mayat tu. Nak bagi keluar wap dia tu. Dia ada ni lah wap dia tu, dia ada wap lah, wap bau apa semua tu. Jadi nak bagi keluar wap tu, pakai kain tebal tak keluar wap. Dan disusuk puncanya kain. Kita susuk punca kain tu. Susuk lah. Susuk tak. Kita tak. Nak kata apa? Selik. Diselik. Selik. Diselik. Kita selik punca kain tu di bawah kepalanya mayat. Tu diselik. Disusuk. Sama lah susuk selik ni. Ni bahasa orang lama dulu ni. Dia susuk. Susuk bawah kepala mayat. Dan satu punca di bawah kakinya, kaki mayat. Kena masak awak kain. Satu bawah kepala, satu punca bawah kaki. Habis. Dan diletakkan atas perutnya. Ni sunat diletakkan atas perutnya mayat tu. Diletak tu akan suatu benda yang berat sedikit. Berat sikit, bukan berat sungguh. Bukannya berat sangat, tak juga. Berat sikit je. Jangan berat terlampau. Ambil tu dumbbell apa? Tu berat yang nak buah tu. Tu hak orang nak angkat berat tu. Tu berat ni berat sikit lah. Sekurang-kurang beratnya suatu benda tu 20 misqal. 20 misqal. 20 misqal ni lebih kurang 85 gram. Tu paling kurang lah. Berat sikit pada tu tak apalah. Paling kurang 85. Jangan ringan sangat pula. Dia tak ada faedah lah. Letak atas perut. Atas perut je. Tak guntingnya. Tak gunting. Itu lah. Dia 20 misqal ni lebih kurang 85 gram lah. 85 gram. 1 gram tu boleh lah. Tak ada masalah apa tu. Pasal apa yang diletak tu, sunat letak tu, supaya jangan kembung perutnya, perut mayat tu. Tak mau bagi kembung dia punya perut dia. Jadi letak sikit benda berat kat perut tu. Jangan berat sangat. Dan jangan ni haram. Haram diletak atas perutnya mayat tu Quran. Haram. Tak ada apa buh Quran tu. Tak boleh tu, haram. Atau kitab-kitab ilmu agama tu tak boleh. Buh kitab sulam tak boleh dia nak buat kerja tu. Haram kerja tu betul. Kitab sulam kita bukan sulam. Jadi jangan maksud dia haram. Jangan kat sini, jangan larang ni haram, bukan larang makruh. Dia ambil dalam kitab mana ni semua ni? Intaha sabil ni sabilul muhtadin. Syekh Al-Syad Al-Banjari. Dalam kitab Bughyatul Tullab, dia kata apa? Sunat hendaklah yang mengerjakan segala perintah yang tersebut tu keluarga dia. Hak nak buat kerja tadi sunat, kena hak nak buat kerja tadi ni keluarga dia yang buat kerja tadi. Keluarga tu pula yang terlebih kasih sayang hatinya daripada mereka itulah. Maksudnya hak mayat tu sayang lebih. Siapa dia hak dia sayang lebih?
Anak dia hak mana? Hak tu buat. Hak tu buat. Bajet-bajet lah. Tidak apa anak-anak lah buat tu. Laki-laki, kalau mayat laki-laki sama laki-laki lah. Kalau mayat perempuan, bagi perempuan lah buat. Sama-sama perempuan. Tetapi ulama kita sebut suami tu terlebih utama buat benda tu ke atas isteri dia. Kalau isteri dia yang meninggal, suami yang lebih utama buat benda tu. Macam tu juga kalaulah si suami yang meninggal, isteri lebih utama untuk buat kerja ni. Kalau suami meninggal, isteri buat. Isteri lah 4. Dia tak berat nak kerja tu. Kau tahu. Dia nak tak mau pergi berat tu, dia kena gitu lah. Gitu. Mati berawal lagi kalau bini mahal. Dia tak mati lambat-lambat. Dia pening kepala dia mati awal. Tahu tu. Lepas tu ulama kita sebut lagi, sunat kita ni berdoa. Orang yang buat kerja ni lah. Orang yang buat kerja ni, hak kita sebut tadi ni, sunat waktu dia buat kerja tu, dia banyak berdoa. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Waktu dia tengah buat kerja tu, sunat dia banyak berdoa. Minta ampun mayat ni, Allahumma fillahu, Allahumma fillahu. Kalau perempuan, Allahumma fillaha, Allahumma fillaha. Gitulah. Sunat dia ni banyakkan berdoa untuk mayat tu. Habis hang tu. Tu cara nak pesah macam tu lah. Cara pesah. Masalah kucuk muka mayat, jika mayat itu orang yang soleh itu sunat. Tanda dulu. Masalah wallahu a'lam.